Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1346. Antara paparan utama. Puspakom PON hendak dijadikan isu perkauman ke? Rakyat cabar sang bacul pembangkang hadir sesi PMQ. Video lucah dan biadab sumbat pempengaruh ke penjara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiba-tiba Ahli Parlimen Perikatan Nasional Arau Datuk Seri Shahidin Kassim seolah-olah mahu mengheret Menteri Pengangkutan Anthony Locke Siufuk dalam polemik politik apabila melemparkan soalan berhubung keputusan kerajaan menarik balik hak monopoli yang diberikan kepada Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Ini kenapa Puspakom ditarik balik hak monopoli? Tak apalah, jawab bertulislah bertulis. Okey. Ni kenapa Puspakom ditarik balik hak monopoli? Tak payah jawab betul lah, tulis. Terima kasih. Katanya. Anthony Locke segera menjawabnya secara sinis. Saya boleh jawab, tak ada masalah Yang Mohd. Saya tahu apa hujah yang cuba dibawa oleh Yang Mohd Arau. Puspakom ini yang pertamanya bukan ditarik balik. Operasi Puspakom ini sebenarnya akan dilanjutkan. Konsesi 15 tahun akan diberikan kepada Puspakom untuk teruskan operasi mereka lebih 15 tahun lagi. Tetapi bezanya ialah konsesi yang akan diberikan ini dia tak ada lagi hak eksklusif. Yang sudah diberikan eksklusif 30 tahun. Katanya ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023 di Dewan Rakyat. Jom kita rentas kembali apa kata Anthony pada 24 Mac lalu. Anthony Locke berkata Puspakom tidak lagi diberi hak eksklusif untuk mengendali perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 setelah konsesi semasa tamat pada 31 Ogos 2024. Beliau berkata Jemaah Menteri pada 17 Mac lalu memutuskan tiada lagi monopoli Puspakom berkuat kuasa 1 September 2024. Menurut beliau, proses pelawaan kepada pihak yang berminat dalam menyediakan perkhidmatan yang akan dibuka selewat-lewatnya suku pertama 2024. Keputusan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat. Serentak itu, kami turut mempelawa pihak yang berminat dan memenuhi syarat untuk membuat permohonan yang bermula selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Jadi tiada lagi soal monopoli, katanya di petik media. Katanya bagi melaksanakan keputusan itu, kementeriannya bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membangunkan syarat kelayakan peraturan pengoperasian, skop perkhidmatan, penetapan lokasi pemeriksaan dan garis panduan bagi pihak lain yang berminat menyediakan perkhidmatan pemeriksaan tersebut. Anthony Locke menegaskan bahawa bagi memastikan keseragaman peraturan dan keadilan dalam aspek persaingan, semua penyedia perkhidmatan baru diwajibkan untuk memenuhi semua syarat dan peraturan sama yang telah dikenakan kepada Puspakom di bawah perjanjian konsesi. Ini termasuk kewajipan melantik pekerja yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan sahaja, menyedia dan menggunakan peralatan pemeriksaan berkomputer yang dikawal sedia dan diluluskan oleh JPJ, menyediakan perkhidmatan dengan mematuhi skop, standard dan prosedur pemeriksaan motor yang ditetapkan sepenuhnya. Hanya boleh mengenakan kadar fee pemeriksaan yang telah ditetapkan sahaja, tidak dibenarkan sama sekali menawarkan perkhidmatan pembaikan atau ubah suai kenderaan serta penjualan alat ganti, tegasnya. Beliau juga menjelaskan pihak JPJ akan secara berterusan mengaudit dan memantau semua pihak yang menyediakan perkhidmatan itu bagi memastikan pematuhan kualiti dan integriti pemeriksaan. Mana-mana pihak yang didapati melanggar syarat ditetapkan boleh dikenakan penalti atau dibatalkan kebenaran menjalankan pemeriksaan terbabit, kata Anthony Locke. Beliau seterusnya menegaskan Kementerian Pengangkutan akan memastikan bahawa pembukaan pemeriksaan berkala kepada pihak lain tidak menyumbang kepada elemen persaingan tidak sihat serta membawa kesan negatif kepada penyediaan perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor di bawah Akta 333.
Katanya Puspakom telah diminta untuk melaksanakan beberapa penambahbaikan termasuklah pindaan ke atas prosedur dan skop pemeriksaan berkala yang ditetapkan bagi meningkatkan tahap kualiti dan integriti pemeriksaan seperti memperluaskan elemen otomasi dan penggunaan peralatan komputer. Menurut beliau, proses pemeriksaan akan dimodernkan dengan penggunaan peralatan komunikasi teknologi tinggi, sensor atau kamera bagi membolehkan pemeriksaan dipantau secara masa sebenar di dalam talian oleh pengguna selain kementerian. Meningkatkan tahap kompetensi kaki tangan dengan penyediaan sistem latihan pembangunan sumber manusia yang lebih berkesan dan relevan dengan keperluan semasa, menambah baik proses penempahan dan aduan pelanggan serta memasang sistem CCTV di semua pusat pemeriksaan bagi tujuan kawalan dan pemantauan masa sebenar. Menambah baik skop pemeriksaan kenderaan seperti pemeriksaan dalaman, pemeriksaan underbody dan pemeriksaan motosikal bagi meningkatkan tahap keselamatan teknikal dan roadworthiness kenderaan di atas jalan terutamanya, membabitkan kenderaan pengangkutan awam dan barangan, katanya. Nah, semuanya sudah lengkap dijelaskan oleh Anthony Locke sejak 24 Mac lagi. Syahidan cuma baca tajuk berita sahajakah? Apakah maksud Setiausaha Agung DAP ini? Menerusi kata-katanya, saya tahu apa hujah yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Arau itu. Apakah maksud Syahidan? Kerajaan Malaysia Madani ini hendak memangsakan syarikat Melayu. Puspakom yang ditubuhkan pada tahun 1994 adalah anak syarikat milik penuh DRB Highcom Berhad. Manakala DRB Highcom pula sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang menurut data Bloomberg 56% pegangannya dimiliki oleh Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari. DRB Highcom mempunyai nilai pasaran sekitar 681 juta US dollar, kira-kira 2.9 bilion ringgit. Pada 10 Mac lalu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa kerana menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika partinya didakwa memperolehi suapan 232.5 juta ringgit daripada entiti korporat. Mengikut pertuduhan, wang itu dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu yang Mahyadin merupakan presiden dalam bentuk rasuah daripada 3 syarikat dan seorang individu. Syarikat tersebut ialah Bukhari Equity Sdn Bhd, Netri Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd, manakala individu itu ialah seorang bernama Dato' Azman Yusof. Kalau dibaca pertuduhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu, syarikat milik ahli korporat tersebut amat berjasa kepada Perikatan Nasional. Percayalah, melucutkan hak eksklusif monopoli Puspakom tiada kaitan dengan bangsa atau agama. Belum pernah dalam sejarah Parlimen, seorang Perdana Menteri berdepan ahli Parlimen dan pembangkang pada setiap hari Selasa selama 30 minit yang dikenali sebagai sesi PMQ. PMQ yang diperkenalkan pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 bermula 13 Februari lalu diadakan dengan memperuntukkan Perdana Menteri menjawab sebanyak 3 soalan bagi setiap sesi. Namun setelah 7 minggu sesi tersebut berlangsung, kegagalan 3 pemimpin utama pembangkang hadir di Dewan Rakyat bagi bertanyakan soalan ketika sesi PMQ dilihat sebagai satu kebaculan yang maha nyata. Mereka ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pembangkang khususnya pimpinan utama mereka seharusnya mengambil peluang terbaik untuk membangkitkan soalan, berdepan dan bersemuka dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi PMQ itu. Pagi ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape dan doktor kontrak. Malangnya sekali lagi, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi Awang tidak hadir dan tidak bertanyakan soalan, katanya melalui laman sosial semalam. Pada 28 Mac lalu, Fahmi turut mempertikaikan tindakan 3 pemimpin tertinggi Perikatan Nasional PN itu yang didakwa gagal memanfaatkan sesi PMQ selepas tidak hadir di Dewan Rakyat ketika sesi terbabit berlangsung. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dalam kenyataan balasnya di Facebook mendakwa hanya Ahli Parlimen disebut oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul sahaja boleh bertanyakan soalan melalui sesi PMQ. Malah beliau mendakwa Yang di-Pertua hanya membenarkan satu soalan tambahan daripada penyoal asal serta satu lagi soalan tambahan daripada pihak satu lagi. Yang lain tidak boleh bertanya apa-apa dan amat jarang bilangan penyoal ditambah. Maksudnya, kalau giliran saya tanya soalan asal, hanya saya saja dari sebelah PN boleh tanya satu soalan tambahan dan hanya seorang lagi dari kerajaan boleh tanya satu soalan selepas soalan saya. Ahli Parlimen lain tak boleh, katanya.
Pada masa sama, Wan Saiful berkata sesi PMQ perlu diperbaiki seperti PMQ Westminster yang mana ketua pembangkang wajib diberi slot untuk menyoal Perdana Menteri. Jadi janganlah beri gambaran seolah-olah dalam slot PMQ ini, ketua pembangkang atau ketua parti boleh turut serta dalam tanya soalan. Tak boleh pun sebenarnya, jangan spin ke arah persepsi yang salah. Fahmi Fadzil cuba memberi gambaran silap mengenai sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Katanya dalam hantaran di Facebook beliau semalam. Pada masa sama, Wan Saiful yang juga mantan Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memberi perhatian terhadap kualiti jawapan kepada soalan ditanya. Kalau kualiti jawapan Perdana Menteri rendah, maka minat orang nak mendengar pun pasti rendah, katanya. Jom Channel ingin memberi sedikit cadangan kepada Wan Saiful. Daripada meroyan dan cuba pusing cerita adalah lebih baik bisikkan ke telinga 3 figura pembangkang yang bacul itu untuk hadir dahulu ke sesi berkenaan. Ini bukan soal minat atau tidak minat mendengar. Rakyat memangkah mereka bertiga ketika pilihan raya umum ke-15, kini keempunan untuk melihat kehebatan dan kelantangan mereka bertiga sebagai pembangkang memperjuangkan hak rakyat Melayu dan Islam yang dilalak selama ini di media sosial. Ini peluang terbaik pembangkang bangkitkan soalan, berdepan dan bersemuka dengan Perdana Menteri untuk membela rakyat dan memperbaiki negara seperti mana yang kononnya diperjuangkan Hamzah, Mahyadin dan Hadi Awang. Bukannya ponteng 7 minggu berturut-turut macam sang bacul ketakutan untuk bertanggungjawab atas segala fitnah yang dicipta dan disebarkan. Rakyat kini mencabar 3 ketua sang bacul ini muncul dalam sesi PMQ pada minggu hadapan. Buktikan anda bertiga betul-betul berjuang untuk rakyat Melayu, Islam dan negara. Ada berani. Usahawan sensasi Datuk Seri Alif Shukri sekali lagi mengundang perhatian dengan tindakan memuat naik sedutan klip video single bertemakan Aidilfitri berjudul Cak Kuncak Raya memaparkan dirinya mengenakan baju Melayu sendat dan ketat diiringi penari bergaya sama sejak beberapa hari lalu. Malah gerak tari Alif bersama 5 penari yang dilihat mengeletis melalui klip video berdurasi 20 saat itu menjadi topik hangat diperbahaskan netizen. Ramai mendakwa tindakan usahawan itu kurang sesuai dan biadab, apatah lagi ketika umat Islam sedang berpuasa dan mengimarahkan bulan Ramadan. Pendakwah bebas Said Muhammad Bakri Said Ishak menyifatkan Alif mengulangi skrip sama bertujuan meraih populariti dengan cara tidak sepatutnya biarpun sudah lali memberi teguran kepada bapa 6 anak itu. Said menganggap jika mahu berseni sekalipun, Alif perlu berteraskan kepada apa yang digariskan Islam dan tidak melakukan perkara bertentangan. Saya nampak Alif suka mencetuskan kontroversi sebab kita tahu selebriti ini tanpa kontroversi mereka tak dapat hidup. Apabila ada kontroversi baru, namanya disebut walaupun dia tahu perkara itu tidak bagus. Alif berpendidikan dan dikatakan pernah belajar agama di pondok serta tahu mengenai halal dan haram sesuatu perkara. Saya anggap dia sengaja untuk mencemari Ramadan yang mulia ini. Sepatutnya pada bulan ini kita kekang hawa nafsu dalam keadaan syaitan dibelenggu. Tetapi seolah-olah mereka ikut hawa nafsu untuk memastikan diri sentiasa berada dalam industri seni, katanya kepada Berita Harian hari ini. Tentu anda masih ingat Aidilfitri tahun lalu, Alif pernah mencetuskan kontroversi apabila tampil dengan klip video bertemakan Aidilfitri yang memaparkan sekumpulan penari lelaki bersolek dan berpuatakan lembut seperti pelacur. Tindakannya itu dianggap kurang sesuai untuk tontonan masyarakat, lebih-lebih lagi ketika bulan Ramadan. Berikutan itu, pada 26 April tahun lalu, Alif dipanggil memberi keterangan di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi membantu siasatan berhubung klip video muzik terbabit. Pihak berkuasa perlu memandang serius isu klip video Alif kerana ia bukanlah perkara kecil, malah boleh mencorak minda kebanyakan pengikut dengan perkara tidak baik dan merosakkan akhlak generasi muda. Malah ada yang menyifatkan tarian dalam video muzik itu sebagai satu cara halus menormalisasikan penyimpangan fitrah golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT di negara ini. Jom Channel tabik dengan tindakan tegas Kementerian Menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM apabila mengheret usahawan berkenaan ke mahkamah serta dituduh di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tahun ini, usahawan kontroversi itu sekali lagi mengundang rasa kurang senang apabila memuat naik video teaser lagu raya terbarunya dengan membuat tarian yang bukan sahaja menyakitkan mata tapi menyakitkan hati juga. Persatuan Konsortium Industri Rakaman Malaysia Irama merancang bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam masa terdekat bagi membincangkan isu video muzik lagu Cak Kuncak Raya dendangan Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman. Presiden Irama Ayub Abdul Majid berpendapat video muzik itu melanggar budaya dan tata susila masyarakat Melayu dan bangsa Malaysia serta menghina kemuliaan bulan Ramadan.
Sehubungan itu, AYO ingin menggesa Menteri Komunikasi dan Digital KKD membawa isu itu ke Parlimen agar Akta 294-A dan -B dapat digubal semula kerana disifatkan terlalu longgar sehingga tidak memberi kesan kepada pencipta kandungan. Pegawai polis bertugas mencadangkan saya membawa kes ini kepada KKD kerana akta yang ada terlalu longgar. Jadi kami berharap KKD dapat membincangkan isu ini di Parlimen. Seterusnya denda tinggi dikenakan termasuk hukuman penjara bukan sahaja kepada Alif tetapi kepada semua pencipta kandungan. Jika hukuman berat tidak dikenakan, lebih banyak video tidak sensitif dihasilkan. Disebabkan itulah hari ini kebanyakan penyanyi dan pencipta kandungan tidak takut dengan denda, katanya seperti dipetik Berita Harian semalam. Kenapa usahawan yang satu ini tak pernah serik-serik? Satu demi satu, kontroversi seolah-olah sengaja ditimbulkan supaya menjadi trending di media sosial. Kepada para pengkarya, tolonglah jangan buat malu orang Melayu. Tidak salah kalau hendak berkarya, tapi biar kena dengan tempatnya. Tidak salah kalau kali ini SKMM mengambil tindakan yang lebih berat termasuk memenjarakan pempengaruh media sosial sebegini demi kebaikan negara. Buruk muka cermin dibelah, kaduk kini sudah naik junjung. Kepada rakyat Malaysia, berhenti klik, tonton atau sebar video bodoh sebegini dan jangan sesekali menyokong apa jua produk yang dikeluarkan oleh usahawan yang tidak bertanggungjawab dan biadab seperti ini. Kepada KKD, tolong jangan lagi berlembut, jangan bagi muka kepada mereka yang tidak menjunjung adat dan tidak beradab. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.